Dia kalau dengar geng-geng Ahlul Bait ni, dia tak suka. Biasanya mereka membenci dakwah tajdid segar. Dakwah tajdid sebenar ni ataupun dakwah tajdid segar ni ialah dakwah perpaduan. Dakwah ni baru hidup, di kalangan remaja baru nak dapat tempat. Perpaduan ni dia tak suka. Sebab apa? Kalau mengikut orang Salafi Wahabi ni, kalau nak berpadu kena masuk dalam fahaman dia. Itu baru dinamakan perpaduan. Sesiapa tak mau masuk fahaman dia, dikira orang yang memecah belahkan masyarakat. Jadi kita mari kita bersatu. Bersatu tu maksud dia masuk dalam fahaman kami. Fahaman Salafi Wahabi. Bagi mereka ni, biasanya dia mengatakan umat Islam ni terpecah kepada 73. Betul lah. Daripada 73 tu, satu saja yang betul. 72 lagi sesat. Betul lah tu. Jadi yang satu betul tu, dia kata kumpulan Salafi Wahabi, kumpulan dia tu yang betul. Siapa yang luar daripada kumpulan tu, dikira sebagai kumpulan-kumpulan yang sesat. Tapi rupa-rupanya dalam kumpulan Salafi Wahabi ni pun mereka sendiri terpecah kepada 5-6 kumpulan. Mereka sendiri terpecah kepada 5-6 kumpulan. Masing-masing ada alirannya, dan di antara kumpulan-kumpulan yang 5-6 ni ada pula yang bergaduh sama sendiri. Kumpulan ni kata sana sesat, kumpulan sana kumpulan ni sesat. Dalam dia duk kata Salafi Wahabi ni lah ajaran yang betul, satu-satu ajaran yang betul, tapi dalam pada tu mereka pecah dan mereka perang sama sendiri, bergaduh sama sendiri. Macam mana nak kata dia satu saja kumpulan yang betul? Dia pun pecah 5-6. Biasanya mereka sangat menyanjung perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya, termasuklah bahagian yang salah dan lemah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni, dia pun manusia biasa juga. Ada benda yang dia cerita tu betul, yang tu kita sokong. Ada benda yang dia cerita salah dan lemah, yang salah dan lemah ni kita tolak. Tapi kalau golongan Salafi Wahabi ni, dia sangat suka nak sokong benda-benda yang salah dan yang lemah daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Salah pun tak apa, sebab bagi dia Muhammad bin Abdul Wahab ni mujaddid, pembaharu agama. Biasanya kaum Salafi Wahabi ni menolak jemaah-jemaah. Bagi dia jemaah-jemaah ni bagi pecah belah masyarakat. Kalau nak elok, nak betul, nak ikut sunnah, nak ikut salah, kena join dengan dia, iaitu fahaman Salafi Wahabi. Jadi dia kata jemaah-jemaah tabligh ni semua salah, semua sesat. Jemaah Ikhwanul Muslimin semua salah, semua sesat. Parti-parti Islam semua salah, semua sesat. Apa jemaah pun, jemaah-jemaah sufi, jemaah-jemaah tarekat, semua salah, semua sesat. Dia tak terima jemaah-jemaah ni. Biasanya kaum Wahabi ini menghukum kafir dan sesat kepada seluruh penganut fahaman Syiah. Dia kata siapa yang ikut Syiah ni 100% salah. Biasanya macam tu. Kebanyakan daripada mereka ni kata macam tu lah. Tapi kalau ikut kita pula, Syiah ni pun dia ada banyak aliran. Bukan semuanya sesat. Ada aliran yang lebih kurang macam kita. Yang tu kita tak boleh nak kata sesat. Contohnya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ni Syiah yang bagus. Dia fahaman dia banyak yang sama dengan kita. Cuma perselisihan kita dengan Syiah Zaidiyah ni, bagi kita yang paling afdal ialah Sayyidina Abu Bakar. Bagi Syiah Zaidiyah yang paling afdal Sayyidina Ali. Tapi mereka tak tolak Abu Bakar, Umar, Uthman. Cuma dia kata yang lebih afdal saja Sayyidina Ali. Sikit je perbezaan. Takkan yang tu pun kita nak kata sesat, kan? Kalau Syiah lain tu sungguh macam Syiah Imamiyah. Bagi dia Umar, Sayyidina Abu Bakar ni berhala. Berhala Quraisy. Kalau dia dapat Mekah dan Madinah, dia nak korek kubur Abu Bakar dan Umar. Sebab dia kata dua-dua ni berhala Quraisy, merampas jawatan khalifah daripada Sayyidina Ali. Kata Syiah Imamiyah. Yang tu memang sesat semua lah, kan? Yang semayang dia letak batu pasyak kubur siapa? Kubur Ayatollah Khomeini di depan dia. Itu memang sesat lah. Bila hari Ashura, pukul badan sampai darah-darah. Budak-budak kecil pun dia ketuk di kepala dengan pisau bagi berdarah. Masih dukung lagi budak ni, ketuk dah, nak ajak
sambut hari Asyura macam tu. Yang tu memanglah salah. Jadi dalam Syiah ni dia banyak aliran. Kita tolak aliran yang salah sajalah. Kan? Aliran yang kita berselisih, faham sikit-sikit tu kita terimalah, tak boleh nak kata sesat. Tapi kaum Salafi Wahabi ni dia hukum sesat semua. Biasanya macam tu. Biasanya mereka mengaitkan ajaran-ajaran sufi dengan Syiah. Kalau belajar tasawuf, belajar sufi, masuk mana-mana tarikat, dia kata ni terpengaruh dengan ajaran Syiah lah ni. Padahal golongan sufi sendiri pun banyak yang berlawan dengan Syiah. Biasanya mereka akan mengumpat orang baru dengan menunjukkan mereka pejuang paling aktif menentang pengaruh Syiah. Dia nak tarik orang baru ni, dia cerita pasal Syiah. Oh, Syiah ni teruk, kejahatan Syiah macam ni. Dan jawapan dia begini. Kita pun tertarik. Oh, hebatlah mereka ni. Dia boleh lawan Syiah dengan hujah-hujah. Sebenarnya dia nak tarik kita masuk kumpulan dia tu, fahaman dia. Dia cerita pasal Syiah dulu. Jadi lama kelamaan kita pun merujuk mereka. Nak lawan Syiah kita rujuk mereka. Dalam pada itulah mereka terapkan dalam fikiran kita ni fahaman Salafi Wahabi. Biasanya kaum Wahabi ini dia menyebarkan satu pembohongan. Dia kata salaf tak takwil, khalaf takwil. Cerita dia macam ni. Dalam Quran ni dia ada banyak ayat-ayat yang kita tak boleh nak cerita. Contoh dia tangan Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah tu kita tak tahu apa benda sebenarnya. Jadi zaman ulama salaf daripada zaman Nabi Muhammad 300 tahun. 300 tahun tu disebut salaf. Selepas 300 tahun disebut khalaf. Jadi zaman ulama salaf dulu, sebahagian ulama bila kata tangan Tuhan, dia tak takwil dah. Dia tak terjemah dah. Tangan Tuhan lah. Kita jangan percaya apa-apa. Jangan bayang apa-apa, kita cuma kena percaya tangan Tuhan.